Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati lagi dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan kita berada dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberi keizinan oleh Allah menyambung pelajaran ilmu ihsan. Kan kita ada 3 bab, kita ada 3 perkara yang kita pelajari dalam bulan yang lalu dalam slot tayamum. Maksud tayamum tu apa? Menggantikan. Saya ni ganti tuan-tuan, ganti ustaz yang tak datang. Jadi air mutlak tak ada, dia pakai tayamum. Saya lah tu. Baik, alhamdulillah pada malam ini tajuk kita akan sambung pelajaran ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini apa? Inilah perjalanan orang soleh sebelum mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Inilah perjalanan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Inilah perjalanan Imam Al-Ghazali. Inilah perjalanan Imam An-Nawawi. Inilah perjalanan ulama-ulama awliya-awliya sebelum mereka menjadi kekasih Allah. Maka sudah pasti kita semua ingin mencontohi mereka supaya kita menjadi kekasih Allah juga. Apa amalannya tuan-tuan? Maka kita lihat amalan menjaga 7 panca indera. Jadi sebelum kita mendahului, sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu ini, sama-sama kita membacakan istighfar sebanyak 3 kali. Dan tambah di dalam bulan Rejab, bulan yang sangat dituntut untuk kita memperbanyakkan istighfar. Nanti ada kesempatan saya kongsikan zikir-zikir di dalam bulan Rejab. Kemudian kita membacakan kalimah syahadah, seterusnya membaca salawat tafrijiyah, dan seterusnya kita membacakan niat menuntut ilmu. Dan kemudian kita buka majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini dengan menghadiahkan pahala berkat bacaan daripada Al-Fatihah tadi. Jika ada berkat, jika ada pahala, dihadiahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, aulia dan salihin. Seterusnya kepada seluruh muslimin muslimat, terutamanya untuk kedua ibu bapa kita. Jika ibu bapa kita masih ada, semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan mereka, memberi kesihatan kepada mereka, memberi kelapangan kepada mereka untuk beramal dan disayangi oleh Allah. Jika mereka telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka. Baik, kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ya Allah, kami berniat belajar dan mengajar, mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu. Kami berniat mengingatkan dan memperingatkan. Kami berniat memberi manfaat dan mencari manfaat. Kami berniat mencari keutamaan dan memberi keutamaan dan mencari keutamaan. Kami berniat menganjur diri berpegang teguh dengan kitab Allah dan mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berniat mengajak kepada hidayah, menunjuk kepada kebaikan. 12 niat ini ya Allah, ibtigha wajhillah, mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan dekat diri dengan Allah, mengharapkan ganjaran kelebihan pahala dari sisi Allah. Bisiri sawabil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, inilah hadis di dalam Arba'in Nawawiyah. Kalau tak silap saya, hadis yang kedua selepas innamal a'malu binniyat. Hadis ini penting. Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi 4 soalan. 3 di antaranya yang terutama ialah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apakah itu Islam. Kemudian ditanya apakah itu iman. Kemudian ditanya tentang apakah itu ihsan. Kesemuanya dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir sekali Sayyidina Jibril ketika itu menyerupai seperti seorang laki-laki telah pun keluar meninggalkan perkumpulan yang Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Kamu tahu tak siapa yang datang bertanya tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kalian, dia datang kepada kalian. Sedangkan dia datang bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah menjawab, dia datang bertemu kalian, mengajarkan kalian agama kalian. Maka sekiranya kita ingin mengetahui apakah itu agama kita, maka perlu kita menekuni tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Jadi perbicaraan kita pada hari ini khusus membicarakan tentang ihsan. Baik, membicarakan tentang ihsan. Bagaimana nak mendalami tentang iman? Maka pelajari ilmu akidah. Bagaimana nak mempelajari tentang fiqh? Bagaimana nak mempelajari tentang Islam? Maka pelajari ilmu fiqh.
Bagaimana nak mengetahui tentang ihsan? Maka pelajari tentang ilmu tasawuf. Baik. Bagaimana mengaplikasikan ihsan dalam kehidupan yang mana dilakukan oleh orang-orang soleh, yang mana yang dilakukan oleh Tok Kenali, yang mana yang dilakukan oleh pelbagai ulama-ulama yang berada di tanah Melayu kita ini. Kalau di Indonesia ada Sunan Kalijaga, Sunan 9. Kalau di tanah Melayu kita ini ada Sunan 7, Wali 7. Cari siapa dia. Maka mereka ini sebelum mendapat darjat tinggi di sisi Allah, inilah perjalanan mereka. Pertama, mengosongkan diri daripada perkara-perkara yang disuruh diperintahkan oleh Allah. Mengosongkan diri ini ada dua, zahir dan batin. Baik. Kemudian dah dikosong, maka isi diri itu dengan perkara-perkara dengan sifat-sifat mahmudah. Kemudian dengan melazimi dua perkara tersebut, maka datanglah tajalli, iaitu anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, kita nak cantikkan rumah kita, kita nak cantikkan bilik tidur, kita nak selesa untuk duduk dalam bilik tidur kita. Bagaimana nak kena buat? Ustaz, kita pergi DIY, kita minta dekat cashier, saya nak beli selesa. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Pergi pasar raya, pergi IKEA, pergi Wan Utama, pergi masuk dia punya tempat-tempat untuk mencantikkan barang keperluan rumah. Kita tanya, saya tak nak beli sofa, saya tak nak beli apa, saya nak beli selesa sahaja. Boleh tak? Takkan boleh dapat punya tuan-tuan. Bagaimana nak boleh dapat selesa? Pertama, bilik tadi perlu dibersihkan daripada segala kotoran. Kalau dia belum dilengkapkan, baru siap simen dan sebagainya, maka buang simen-simen, baki-saki-baki pembinaan. Dah selesai dibersihkan, dicuci dan sebagainya, kemudian dimasukkan dengan cat. Sama ada nak buat warna putih, warna hitam terpulang lah. Kemudian dimasukkan dengan kapet, dimasukkan dengan tilam, dimasukkan dengan langsir, dimasukkan dengan pelbagai perhiasan dan dipasang aircon. Itu dinama tahalli, pengisian. Maka setelah siap semua sekali, kita pun on aircon, on lampu, duduk atas tilam baring. Maka ketika itu kita dapat anugerah Allah yang dipanggil selesa. Maka membawa kita lena di buai mimpi. Kerana selesa. Boleh tidur tak selesa? Tak boleh juga. Maka inilah perjalanan orang soleh, bagaimana nak mendapat takhalli, nak melaksanakan tahalli, dan nak mendapat tajalli. Maka ini dia takhalli. Takhalli ini ialah membersihkan anggota zahir yang 7. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Kita dah baca dah ni saya baca sepintas selalu. Kemudian dari sudut batin pula, membersihkan diri daripada sifat batin, iaitu gemar makan. Gemar makan pun tak boleh ke ustaz? Boleh gemar makan, tapi nak jadi orang soleh, kena kurangkan gemar kepada makan. Nanti kita tengok kenapa. Gemar berkata-kata, suka berkata-kata, bercakap. Kemudian hasad. Kalau tuan-tuan nak slide ni, saya boleh bagi insya-Allah. Nanti WhatsApp saya, ustaz bagi slide yang ustaz buat tadi tu. Dah insya-Allah kita kongsikan. Marah, hasad, kedekut, suka masyhur, suka dunia. Sebab ni saya dah baca dulu, maka kita lajukan. Mungkin nanti ada yang tak sempat salin, boleh PM, private message. Nombor saya 019. Nanti perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum ustaz, saya sekian-sekian daripada Jemaah Masjid At-Taqwa. Nak slide daripada ustaz. Allahumma salli ala sayyidina. Cuma ada yang tak diisi lagi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 019 6362 343. Sebab saya tengok ada yang menekuni untuk menyalin, bagus. Cuma kita nak lajukan, takut nanti tertinggal. 019 6362 343. Minta maaf kalau kelewatan, sebab grup lebih daripada 100 grup tu ada. Bukan ni nak cerita banyak sangat tu, kadang-kadang terabai. Tapi di masa yang lapang saya akan cek. Kalau terlambat mohon maaf. Baik, seterusnya 0196362 343 636 2343. Suka masyhur, kedekut. Yang kelima, suka masyhur, suka dunia, sombong, ujub, riak. Baik. Takhalli, ini kita bicarakan. Takhalli,
amalan orang soleh dalam menjaga 7 panca indera dalam bab yang pertama mata, pelihara daripada melihat perempuan atau lelaki, perempuan ajnabiyah, lelaki ajnabi. Ni kita dah sebut, dah terang dah. Pelihara mata daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan pandangan syahwat. Ini akan menyebabkan berlakunya hubungan sejenis. Pelihara mata daripada melihat muslimin dengan pandangan yang menghina. Kita pandang dia dengan pandangan menghina, sama ada kerana dia itu orang bawahan, kerana dia itu berpangkat rendah, kerana dia itu miskin, atau pandangan menghina. Kerana dia melakukan jenayah dunia, kerana dia penagih dadah, kita pandang dia dengan pandangan yang hina. Itu salah tu. Kemudian pelihara mata daripada melihat segala aib seseorang. Kita cari aib dia, kita lihat kekurangan fizikal dia. Pelihara mata daripada melihat kelazatan atau kemewahan dunia. Boleh tak boleh lihat kemewahan dunia? Boleh lihat, tapi nanti akan mengundangkan hati untuk memilikinya, maka dia lupa akan akhirat. Ini perbicaraan yang pernah kita bicarakan terdahulu. Kemudian bulan lalu kita bicarakan tentang takhalli, mengosongkan, membersihkan diri ataupun menjaga telinga. Bagaimana bersihkan telinga kita ini daripada mendengar segala yang bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Pergi dengar lagu K-pop, ada kena-mengena dengan syariat? Pergi dengar lagu Hindustan yang sembah tokong dia. Pergi dengar lagu-lagu dalam gereja. Kita tak tahu tu lagu gereja, kita pasang radio tengok dia pasang. Mana nak tahu? Tak. Maka tinggalkan perkara yang kita tidak tahu, pergi yang kepada kita tahu. Mendengar, pelihara daripada mendengar akan orang yang mengumpat. Orang yang mendengar umpatan, dosanya sama seperti orang mengumpat. Pelihara mendengar kepada perkataan yang keji. Pelihara mendengar perkataan yang batil, lagi sia-sia. Sia-sia apa dia kita sebut dulu? Sia-sia ialah perkara yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Sia-sia ialah perkara yang tidak mendatangkan redha Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendapat pandangan Allah, bahkan tidak mendapat pahala dari sisi Allah. Yang ke 5, pelihara mendengar orang yang mengata akan kejahatan manusia. Baik. Lidah, pelihara berdusta, sama ada bersungguh-sungguh. Ini orang soleh memelihara lidah dia daripada berdusta. Sama ada bersungguh-sungguh berdusta. Takkanlah orang soleh bersungguh-sungguh berdusta sebelum dia nak jadi soleh, dia tinggalkan ini. Tak, kita ni tuan-tuan, umur kita tak tahu bila dijemput oleh Allah. Maka pastikan sebelum kita kembali kepada Allah, kita ini dapat kategori orang soleh. Nak jadi orang soleh mudah. Tak perlu menuntut ilmu sampai jadi alim ulama. Cukup dia menjaga 7 panca indera ini, zahir dan batin. Maka dia isi dengan tajalli tadi, tahalli dan takhalli, maka dia menjadi orang soleh. Mudah nak jadi orang soleh. Mudah dari sudut teori. Praktikalnya bergantung kepada niat kita masing-masing dan usaha kita. Lidah, pelihara lidah daripada berdusta, sama ada bersungguh-sungguh atau bersenda-senda bergurau. Kenapa hang tipu dia? Aku saja bergurau. Tak boleh tuan-tuan. Ulama, bukan ulama, para orang soleh, para arifin, para arif billah, para salafus soleh, para salihin meninggalkan berdusta yang sengaja-sengaja, yang bergurau senda. Menyalahi janji, pelihara lidah daripada menyalahi janji. Pelihara lidah daripada mengumpat akan orang lain. Pelihara mencela perkataan orang lain dan membenarkan dirinya. Engkau itulah, tengok aku, buat macam aku. Tak kena. Bantah permasalahan ilmu untuk aibkan orang. Dia tu bukan tahu apa. Dengar cakap aku ni gini. Nak tunjuk diri dia lebih tahu. Pelihara suci diri, mensucikan diri, memuji diri. Tahu, daripada pilih dia tu baik pilih aku.
Aku dengan dia, aku lagi layak tau jadi imam. Tak, saya sebut imam ni bukan sebut imam sini, sebab saya ni bertugas sebagai ketua imam naqib di Masjid Ar-Rahah Kampung Kerinci. Sebelum tu di Masjid Al-Hidayah 2012 sampai 2018, Hidayah Sungai Penchala. Kemudian pindah ke Masjid Al-Qurtubi 2018 hingga 2019 hingga 2021. Betul ke? Okey, 2021 sampailah sekarang di Masjid Ar-Rahah. Maka hindarkan diri daripada memuji diri. Kalau tidak jadi iblis. Allah Ta'ala perintahkan Azazil, perintahkan seluruh penghuni langit sujud kepada Nabi Adam AS. Azazil kata apa? Bukan Israel ya. Malaikat Israel pencabut nyawa. Azazil yang makhluk Allah yang paling taat di kalangan jin, Allah Ta'ala angkat dengan sebab ketaatan dan kesolehan dia. Allah Ta'ala angkat duduk di atas langit bersama para malaikat. Bahkan dia lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat. Maka dengan sebab dia rasa diri dia tinggi, dia rasa diri dia hebat, maka dia puji diri dia. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Takabur. Tak. Dalam hati dipanggil ujub. Bila dia keluar perkataan itu disebut, maka jadi takabur. Pelihara lidah akan sesuatu daripada makhluk Allah, melaknat sesuatu daripada makhluk Allah, baik batu, baik kayu, baik pokok, baik binatang, baik manusia dan sebagainya. Hati-hati. Apa salah batu tu dicelakakan dia? Kerana tersepak batu, tersepak tangga, dicelakakan tangga tersebut, dibinasakan tanda itu, silat-silat disepaknya lagi, tak guna punya batu. Lepas tu yang sakit kaki sendiri. Okey, baik, kita masuk kepada hari itu. Kita sebut dua yang terakhir ini agak laju kerana waktu itu telah masuk waktu solat fardu isyak. Apa nak? Baik, yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, engkau pelihara lidahmu daripada mendoa. Dia kata apa? Pelihara lidah daripada doa kejahatan atas seseorang daripada makhluk Allah. Siapa jua, jangan kita doa kejahatan untuk dia. Tengok, sebab apa? Contoh, kita doa kerana dia ini terlalu zalim, sedangkan dia Islam. Kerana dia ini korupsi, sedangkan dia Islam. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dengan kezaliman, dengan pengkhianatan, dengan apa sahaja keburukan yang dia buat, mudah-mudahan dia masuk ke dalam api neraka. Siapa kita nak doa dia masuk api neraka? Sedangkan Rasulullah tak redha di kalangan seorang pun di kalangan umatnya jatuh dalam api neraka. Tiba-tiba kita umat Nabi Muhammad doa orang Islam masuk api neraka. Mana kita nak letak muka kita di hadapan Nabi nanti ketika mana Rasulullah nak datang beri syafaat kepada kita? Engkau pelihara lidahmu daripada mendoa atas seorang daripada makhluk Allah dengan doa kejahatan, dan jika ada seseorang itu menzalimi akan engkau sekalipun, maka jangan engkau doa atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatan itu kepada Allah. Kerana sabda Nabi SAW bahawa seseorang yang dizalimi oleh orang lain sesungguhnya berdoa atas orang yang menzalimi akan dia itu sehingga dibalas oleh Allah akan dia, kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya dari itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimi itu dengan dia pada hari kiamat. Contoh, maksud daripada hadis Nabi SAW tadi, kita dizalimi oleh orang. Apa zalim kita? Gaji kita dipotong tanpa sebab. Maka kita doa pada majikan kita yang Islam tersebut, ya Allah, binasalah orang ini, bagilah dia kemalangan jalan raya. Betul, sebab apa? Doa orang yang dizalimi itu makbul. Maka dengan sebab doa kita, Allah Ta'ala timpakan kecelakaan ke atasnya. Dengan sebab kecelakaan tersebut dia meninggal dunia, dan anak-anak dia menjadi yatim piatu, hidup melarat. Ataupun dengan sebab doa tadi dia kemalangan jalan raya, kudung kakinya. Di hadapan Allah dia tanya, ya Allah, aku ketika di dunia hanya potong gaji dia RM500 sahaja, ya Allah. Tetapi dengan sebab doa dia aku kehilangan kaki. Nah, sekarang aku menuntut
nilai kakiku di dunia yang menyebabkan aku sukar untuk bergerak ke sana kemari. Aku ditinggalkan oleh ahli keluarga, mana nak tahu kehilang kaki keluarga tinggal dan sebagainya. Aku kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Aku jadi korupsi dan jadi apa nama? Perniagaan aku menjadi runtuh dan sebagainya dengan sebab kakiku yang putus ini. Dan sekarang aku tuntut keadilan-Mu ya Allah. Habis tu ustaz nak doa apa? Doalah, ya Allah masukkan aku dalam syurga kerana aku dizalimi. Ya Allah berikan hidayah taufik kepadaku. Ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah berilah hidayah kepada orang yang menzalimiku. Ya Allah, jika dia potong gajiku bulan ni, ya Allah, bulan depan gandakan, bagi dia buka hatinya ya Allah untuk bagi gajiku double ya Allah. Akan lebih baik. Doa makbul. Contohnya saya bagi tahu, selalu saya bagi contoh. Kita pergi makan dekat restoran mahal, tiba-tiba pelayan yang bawa makanan tertumpah makanan kepada kita. Datang dia punya manager, "Encik minta maaf, saya bagi 500, encik pergi beli depan tu ada kedai baju, encik pergi tukar baju, beli baju baru sana." Baju pakai pagoda aja. Tak dengan seluar slack lah. Tiba-tiba depan kedai, saya nak sebut pun tak tahu, Gini Martino contohnya lah, kan, ataupun kedai polo dan sebagainya. Kita pun tepi sebelah kedai baju tersebut ada kedai kayu baseball. Pilih nak pergi kedai baju ke nak pergi beli kayu baseball. Ambil kayu baseball, pukul orang tadi. Waiter yang buat kita tumpah baju tadi, air tadi, kita nak, sama ada dia sengaja atau tak sengaja. Mungkin dia sengaja tengok isteri kita cantik kan, dia geram ke apa ke, kata muka macam apa, contohlah, maaf tuan-tuan, tiba-tiba isteri lawa, contohlah kan, maka dia tumpahkan air dengan sengaja kan. Mungkin tak sengaja, saat ni dengan sengaja, ataupun kerana mulut kita ini agak beradab, maka dia geram, dia buat tumpah makanan dekat baju. Jadi kita nak pergi beli kayu baseball ke kita nak pergi beli baju? Kan, itu jawapannya tuan-tuan. Maka itulah perumpamaan doa kita. Maka guna doa orang yang menzalimi, doa kita makbul. Maka guna untuk doakan kebaikan untuk diri kita dan semua makhluk Allah. Boleh doa untuk ibu bapa, ya Allah, dengan sebab aku dizalimi ini, ya Allah ampunkan dosa ibu bapaku. Jangan tinggal doa untuk ibu bapa. Baik, ke-8. Engkau pelihara lidahmu daripada al-mizah, yakni bergurau-gurau dan menghina orang lain. Artinya bergurau-gurau. Daripada as-sukhriyah, bersenda-senda. Al-istihza' bin nas, yakni menghina akan manusia dengan mempermain akan dia. Maka semua yang demikian itu ditegah oleh syarak, melainkan sedikit juga, maka iaitu tidak mengapa. Kerana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berbantah-bantah akan seorang daripada saudaramu dan jangan engkau bergurau-gurau akan dia. Tengok Maharaja Lawak Mega, pelawak-pelawaknya membuat satu lawak jenaka yang mana menghina fizikal tubuh badan orang. Mentang-mentang kawan tu kulit paralis, mutu, gaya mutu dan keunggulan. Ini zaman dulu lah ni, rokok paralis, gaya mutu, keunggulan, kuda hitam kan. Mentang-mentang dia gelap, dia pun dibuat lawak gelap. Mentang-mentang badannya kurus, dibuat lawak kurus. Yang tu Rasulullah tegah. Maka orang soleh, orang yang ingin menjadi orang soleh, kena perlu jaga lidah dia daripada perkara-perkara tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahawa yang ditegah daripada bergurau-gurau itu berlebih-lebih, kerana bahawa yang demikian itu membawa kepada banyak tertawa, dan membanyak tertawa itu mematikan hati dan menggelapkan akan dia, terkadang membawa kepada derhaka. Kerana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertitah yang berbunyi, yang bermaksud bahawasanya seorang laki-laki berkata ia dengan satu perkataan supaya menjadi tertawa-tawa dengan dia akan taulannya. Kawan-kawan dia tertawa kerana gelak dia, kerana lawaknya dia. Maka sebab yang demikian itu dijatuhkan dia di dalam api neraka Jahannam 70 tahun lamanya. Maka hendaklah engkau pelihara lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, kerana yang demikian itu menghilangkan malu, dan malu itu alamat
malu itu tanda iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Selain itu Nabi SAW bertitah, malu dan iman itu disertakan keduanya itu, maka apabila diangkat salah satu daripadanya, nescaya diangkat akan yang lainnya. Kemudian kita pergi kepada menjaga perut. Tuan-tuan, ini je perkara yang perlu kita buat dengan lidah kita. Ada 8 perkara lebih kurang, 2, 4, 6, 8. Jaga lidah kita daripada perkara ini. Sedang kesimpulan nak ingat, banyak sangat ni ustaz, susah nak ingat ni. Ingat senang 2 perkara Rasulullah sebut dalam hadis. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Hari akhirat, hari akan dihitung lidah kita ini dengan apa yang dia lakukan. Setiap perkataan yang keluar akan dihitung oleh Allah. Maka man kana, siapa yang beriman dengan Allah dan hari pembalasan, hendaklah dia berkata, falyakul khair, hendaklah dia berkata yang baik-baik, au liyasmut, ataulah diam, atau dia diam. 2 perkara je mulut kita ini, buat sebut yang baik-baik atau diam. Jadi tuan-tuan, di antara perkara yang baik-baik yang perlu disebut ialah, yang perlu diamalkan sentiasa ialah, di antaranya adalah zikir. Jadi selingan saya tuan-tuan, alang-alang kita berada di dalam bulan Rejab, bulan untuk kita membersihkan tanah kita ini. Kalau kita nak menuai, nak memajukan tanah kita itu untuk pertanian yang mantap, yang berhasil, maka jadikan kita bersihkan tanah kita itu daripada rumput lalang, sampah sarap, kayu, kaca, plastik dan sebagainya. Maka itu diri kita, bersihkan diri kita ini daripada dosa, maksiat dan kelalaian, ghaflah. Bagaimana nak bersihkan diri? Pertama, taubat kepada Allah. Tuan-tuan, taubat ada 3 syarat. Pertama, an-nadmu, menyesal. Syarat taubat ada 3. Pertama, menyesal. Kedua, at-tarku, meninggalkan, tinggalkan perkara yang kita buat tersebut, dosa yang kita buat. Ketiga, al-azmu, berazam untuk tidak melakukannya. Kemudian kalau kita ada berhutang, maka ditambah syarat taubat itu 3, wajib selesaikan. Siapa mengaku dia bertaubat di atas dosa yang pernah dia buat, maka buat 3 perkara. Menyesal, meninggalkan dosa yang telah dilakukan, jangan buat dah. Maka yang ketiga, berazam. Tambahan, sekiranya dia itu berhutang dengan berhutang, maka hutang itu perlu dilangsaikan. Apa hutang paling utama yang perlu dilangsaikan? Meninggalkan solat. Hutang paling utama yang perlu diganti semula. Tinggal solat, umur akil balik, umur 13 tahun. Tingkatan 1 akil balik. Umur tingkatan 1 akil balik itu ada tak tinggal solat? Jika ada tinggal solat, maka wajib qada. Semalam siapa yang tak solat isyak semalam, kalau tak solat isyak, Allah sebut dalam sebuah hadis kudusi, barang siapa yang meninggalkan barang siapa yang meninggalkan solat isyak, maka setiap pergerakan yang dia buat tanpa solat isyak tersebut dikira dosa kepada Allah. Makan, pakai, tidur, gerak, diam, semuanya berdosa. Maka dosa yang dia buat itu bertambah kalau dia tidak melakukan solat isyak tersebut. Semalam tak solat isyak, bila dia qada, maka terhapus dosa itu. Maka hutang dengan Allah perlu ditunaikan. Yang ketiga, kembalikan perkara amanah yang kita pegang. Kalau kita ada pegang barang orang, kembalikan. Ada hutang dengan orang, bayar balik. Kalau ada barang-barang yang kita ambil, maka kembalikan. Maka itu syarat taubat yang perlu kita sempurnakan. Di samping syarat taubat tersebut, lidah kena selalu istighfar. Apakah zikir istighfar yang perlu dilazimi? Dilazimi, bukan dizolimi, dilazimi oleh kita. Maka lazimkan lidah kita itu dengan membaca terutamanya sayyidul istighfar, penghulu istighfar.
Setiap hari baca penghulu istighfar sekurang-kurangnya 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa dia penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Duduk ketika mana imam duduk di antara 2 khutbah, dibaca zikir sayyidul istighfar. Kalau tak hafal, setiap hari 100 kali baca istighfar saghir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sekurang-kurangnya 100 kali. Baik sikit daripada 100 kali tadi, 100 kali pagi, 100 kali petang. Ustaz, panjang, pendek lagi ada tak Ustaz? Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tu paling pendek lah tu. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadamu. Di dalam bulan Rejab, maka perbanyakkan zikir di bawah ini. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Tuan-tuan ikut saya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Zikir ini dibaca 70 kali pagi, 70 kali petang. Bila? Selepas solat subuh, di antara waktu isyraq ke di antara syuruk, bunyi jam waktu syuruk tu. Syuruk hari ni syuruk pukul 7:29 kalau tak silap saya, 7:25 syuruk bunyi tenet. Waktu tu tak dibolehkan kepada kita untuk solat. Maka guna waktu tu untuk muhasabah diri, istighfar. Lepas tu 15 minit selepas waktu syuruk, bangun solat sunat 2 rakaat, dipanggil solat sunat isyraq. Solat sunat, ada yang tak terima solat sunat isyraq, dia pegang pandangan solat sunat isyraq tak ada, yang ada solat sunat duha. Maka untuk solat sunat duha 20 minit selepas waktu syuruk. Baik tuan-tuan, dah masuk 8.40, maka kita berhenti di sini. Dan zikir tadi diamalkan sedikit, zikir tadi diamalkan selepas waktu isyraq. Kemudian sehinggalah sebelum asar. Lepas asar untuk malam pula, selepas asar sehingga sebelum subuh 70 kali, 70 kali pagi, 70 kali petang. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada terlajak kata, terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang berdasarkan kelemahan dan kekurangan diri. Hakikatnya semua datang daripada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akan datang kita masuk dalam bab menjaga perut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.